Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana edisi 16 Januari 2023. Bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ikuti paparan utama. Bantuan tunai B40 kini sumbangan tunai rahmah. Bayaran fasa pertama mulai esok. Tidak perlu lagi pengeluaran khas KWSP, kerajaan cari langkah lain bantu rakyat. Baik, kita mulakan dengan kabar gembira kepada penerima sumbangan tunai rahmah STR. Pembayaran STR fasa 1 kepada 8.7 juta golongan B40 bernilai 1.67 bilion ringgit akan dikreditkan ke dalam akaun bank penerima berdaftar secara berperingkat mulai esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu berkata, STR fasa 1 itu diawalkan ke Januari berbanding perancangan awal pada Mac ini bagi meringankan beban sara hidup rakyat. Pembayaran STR itu dibuat mengikut kategori penerima dengan 4 juta isi rumah masing-masing menerima RM300, manakala 1.2 juta warga emas yang tiada pasangan dan 3.5 juta penerima bujang masing-masing menerima RM100. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri menjelaskan penerima STR di pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak yang mempunyai atau tiada akaun bank turut menerima pembayaran ini pada tarikh yang sama. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank pula, boleh membuat penunaian di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN mulai tarikh sama. Semakan status pembayaran akan dibuka mulai esok. Maklumat lanjut berkaitan pembayaran boleh dirujuk soalan lazim di portal rasmi STR melalui pautan seperti tertera. STR merupakan penjenamaan semula program bantuan tunai untuk golongan berpendapatan rendah B40 di bawah Kementerian Kewangan yang akan terus ditambah baik. Jelas Perdana Menteri, kerajaan memperkenalkan konsep payung rahmah sebagai induk kepada inisiatif membantu golongan itu dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Nasib dan masa depan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu dipertimbangkan sebelum membenarkan sekali lagi pengeluaran khas. Perdana Menteri berkata ini kerana kebanyakan pencarum memiliki jumlah simpanan yang sangat kecil. Jika kerajaan membenarkan pengeluaran sekali lagi, ia akan memberikan kesan kepada masa depan pencarum itu sendiri. Justru tegas Datuk Seri Anwar adalah lebih baik kerajaan mencari kaedah dan jalan lain yang lebih berkesan bagi membantu rakyat yang terjejas serta kehilangan sumber pendapatan akibat pandemik sebelum ini. Kalau tengok ada orang yang simpan KWSP itu duit itu sedikit sekali. Jadi saya kena timbang tentang keperluan yang mendesak dan juga masa depan mereka. Terlalu kecil. Saya cek jumlah yang ada majoriti pencarum itu sangat kecil. Jadi saya bimbang tentang masa depan mereka. Jadi lebih baiklah kerajaan cari jalan untuk bantu mereka sementara ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam di Perlis. Semalam, Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat meminta kerajaan supaya mempertimbang cadangan pengeluaran wang caruman KWSP sebanyak RM30,000 sebagai langkah penyelesaian jangka pendek supaya rakyat tidak terputus perbelanjaan wang tunai. Penjawat awam perlu berani membuat teguran berkaitan sebarang salah laku atau tindakan melanggar undang-undang. Perdana Menteri menegaskan menjunjung prinsip integriti, tindakan wajar dilaksana meski ia membabitkan kerajaan perpaduan. Tetapi yang saya tekankan ialah penguatkuasaan. Apa yang saya pelajari, terutama di Kementerian Kewangan,
boleh lihat banyak fail-fail, banyak keterlanjuran. Nak salahkan pegawai kalau minit daripada menteri, apatah lagi Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya telah beri pengarahan yang jelas. Kalau ada minit dari Perdana Menteri sendiri pun, kalau dianggap melanggar peraturan undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Apalagi kalau di kalangan pegawai di pejabat saya, atau pejabat TPM atau menteri. Ya, pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru jemaah menteri dan warga perkhidmatan awam agar tidak mengamalkan budaya selesa dalam pentadbiran negara, sebaliknya bertekad melaksana perubahan. Sudah mantap sistem yang bergerak sekian puluhan tahun. Tapi harus ada kesediaan, humility to acknowledge. Ada kekuatannya, tetapi bila kita letakkan tokoh baru, harus ada kehasrat untuk bawa perubahan. Semua agama begitu. Nabi Muhammad SAW itu juga seorang tokoh, rasul yang melakukan transformasi. Walaupun saya lebih suka dengan reformasi, tapi tak apalah. Maksudnya pembaharuan. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahawa kita harus ada budaya selesa, culture contentment itu yang menggigit kita. Beliau berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM bagi bulan Januari 2023 di Putrajaya. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Perjumpaan melibatkan 33 jabatan dan agensi di bawah JPM serta lebih 800 penjawat awam. Dianggarkan 7 hingga 8 bilion ringgit kontrak perolehan akan dimeterai menerusi pameran maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2023. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan optimis 5 2023 akan terus menjadi platform utama untuk pemain industri bertukar pandangan selain menjalinkan kerjasama antara negara. Kerana dah 4 tahun dan banyak juga negara-negara di rantau Asia Pasifik ini yang sedang meneliti dan menilai untuk membeli aset-aset dan juga procurement side of their punya defence for the respective countries. Jadi di sini tempat berkumpul dan bertemunya banyak pemain-pemain industri pertahanan dan udara dan maritim untuk menjadi tumpuan. Itu sebab saya katakan tadi 5-2023 ini akan menjadi tempat tumpuan utama pemain-pemain industri, bukan saja negara, but especially among the industrial players untuk mereka menjalinkan kerjasama ataupun bertukar-tukar pandangan ataupun menjalinkan kerjasama teknologi di antara syarikat masing-masing, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan 5 2023 di Ibu Negara. Pameran antarabangsa itu akan disertai sekurang-kurangnya 600 syarikat pempamer membabitkan 30 negara. Sebanyak 360 syarikat pemain industri pertahanan dan keselamatan serta 240 syarikat komersial bakal menyertai pameran itu. Penganjuran 5 2023 akan berlangsung di Langkawi bermula 23 hingga 27 Mei depan. Baik, isu membabitkan perkhidmatan feri di Langkawi, Kedah akan diberi perhatian segera. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok yakin langkah itu akan memastikan kelancaran 5 2023 sekaligus memudahkan pengunjung ke pameran antarabangsa tersebut. We have to look at how to ensure that there is a good services and reliable services, ferry services between the Kota Kedah and Kuala Perlis and Pulau Langkawi. And as far as airport operations is concerned, the Langkawi airport has been upgraded since the last Lima. So I'm sure that the Langkawi airport can cater to the demands and also the arrivals of more tourists during the Lima events. Tambahnya, isu berkenaan turut diberi tumpuan berikutan sambutan Tahun Baharu Cina. Ini kerana berlaku peningkatan pengunjung yang akan ke Pulau Legenda itu.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tidak akan berkompromi dengan peniaga yang ingkar patuhi skim kawalan harga yang ditetapkan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan pemain industri seperti pasaraya perlu memainkan peranan bagi memastikan tiada pelanggaran peraturan berlaku. Saya sebenarnya tidak suka mengulas tentang amaran-amaran itu. Tetapi saya rasa pemain-pemain industri yang besar seperti hypermarket ini, mereka boleh menjadi contoh kepada players yang lain dengan tidak melanggari segala peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan. Tetapi kalau ada pelanggaran itu, kita terpaksa mengambil tindakan walaupun itu bukan pilihan terbaik kita. Tapi itu bukan pula bermakna KPDN bertolak ansur dengan segala pelanggaran, ya. Tapi saya menasihatkan semua mengikut peraturan dan semua pihak mendapat keuntungan. Beliau ditemui selepas menghadiri program lawatan kos sara hidup sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina 2023 di sebuah pusat beli belah. Berdasarkan tinjauan dilakukan, beliau berpuas hati dengan beberapa barangan kerana dijual di bawah paras harga kawalan. Mengimport telur dari India hanya langkah sementara untuk menampung permintaan, iaitu sehingga bekalan di pasaran tempatan kembali stabil. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, pada masa sama perbincangan bagi menyusun semula kaedah pelaksanaan dan pemberian subsidi telur juga sedang dilakukan bagi meningkatkan jumlah bekalan telur ayam tempatan di pasaran. Jelas beliau, pihaknya turut meneliti dan mengkaji cadangan untuk mengapungkan harga telur dan memberikan subsidi hanya kepada golongan B40. Kita juga sedang bincang termasuk dengan penternak-penternak telur dan kita macam mana nak susun semula hal subsidi ini. Adakah nak diteruskan atau diubah cara supaya kita dapat membanyakkan telur dalam pasaran. Tapi sekarang sebenarnya sudah sampai, sudah tak ada lagi. Kalau kekurangan berlaku di Terengganu misalnya gitu, kita arahkan farmer hantar dengan segera. Jadi kekurangan ketara kurang berlaku. Cuma kita harap dia akan lebih baik dalam masa sebulan dua yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat Menteri MAFS di Putrajaya. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. The number of malicious and false statements spread by SMS or social media platforms have become too widespread. The public is advised to be careful and not fall for such ploys and sharing or forwarding such messages. Remember that spreading fake news is an offence under Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998. This carries a penalty of a fine not exceeding 50,000 ringgit or up to 1 year imprisonment or both upon conviction.
Sebagai persediaan pembentangan Belanjawan 2023, Kementerian Kewangan menjemput 170 organisasi termasuk Jabatan Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan NGO menghadiri Majlis Dialog Belanjawan 2023 esok. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kesemua yang diundang akan menyuarakan pendapat masing-masing berhubung belanjawan tersebut. Menteri Kewangan akan mendengar pandangan-pandangan setiap organisasi yang terlibat boleh bercakap 3 hingga 5 minit di hadapan Menteri Kewangan sendiri. Dan bajet dialog itu daripada pukul 8 suku pagi sampailah ke tengah hari di Kementerian Kewangan. Selain daripada itu, KSU kementerian semuanya juga dijemput. Jadi ia adalah satu usaha untuk mendengar pandangan dan pendapat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Restu Global Quranic Arts Festival di Putrajaya. Belanjawan 2023 yang disemak semula dijadual dibentang di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini. Ekonomi Malaysia dijangka bakal meraih manfaat susulan pembukaan semula ekonomi China. Kunci pertumbuhan dipacu faktor kedudukan negara yang menjadi titik temu antara timur dan barat selain hubungan perdagangan dua hala yang terjalin sejak sekian lama. Ketua Bersama Penyelidikan Ekonomi Asia HSBC, Frederick Newman berkata, faktor kestabilan politik turut menjadi pemacu pertumbuhan tahun ini. Think that ASEAN economies in particular are very nimble and quick to navigate some of these trade frictions, and in fact might benefit from some of the trade frictions because global companies are looking to invest in markets where there is stability, where there is stable trade relationships that are connecting to China and to the rest of the world, and you clearly have that in Malaysia. Badan Perbankan itu juga mengunjurkan petunjuk utama Bursa Malaysia FBM KLCI mampu berada sekitar 1,570 mata tahun ini didorong pasaran ekuiti yang stabil. Ekonomi negara keseluruhannya diunjur berkembang pada 4% tahun ini selari peningkatan ekspor selain harga minyak dan komoditi yang tinggi. Baik, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kewangan berhubung bidang keutamaan yang perlu diberikan fokus tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mahzir Aziz berkata, perbincangan itu perlu bagi memastikan peruntukan kerajaan dalam bajet 2023 kelak disalurkan kepada golongan sasar. Ini berikutan, kerajaan kini mengamalkan perbelanjaan berhemah dan memberi keutamaan kepada isu rakyat dan takbir urus. Because that would translate into the kinds of grants that we give. Maybe you want to look at prioritizing solutions that can help manage subsidies, example, or to look at how to channel the right subsidies or verify whether we are giving it to the right people or not. Dalam pada itu, MDEC telah meluluskan lebih 40 bilion ringgit pelaburan melalui Malaysia Digital MD. MD berperanan untuk mempercepat pendigitalan di seluruh negara sekaligus meningkatkan penyertaan syarikat teknologi tempatan. Peserta industri otomotif tempatan yang menjalankan aktiviti import dalam denominasi dolar Amerika Syarikat dijangka mendapat manfaat daripada pengukuhan ringgit. MIDF Research menjelaskan prestasi dolar yang lemah akan membantu mengurangkan kos import. UMW Holdings Berhad UMW dan Tan Chong Motor Holdings Berhad TCM bakal menjadi dua penerima manfaat terbesar. Ia berdasarkan jumlah import komponen bagi kereta pemasangan tempatan CKD dan kenderaan import sepenuhnya CBU oleh kedua-dua syarikat. Jangkaan penurunan kadar faedah sebanyak 25 mata asas oleh Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat terus melonjakkan prestasi ringgit yang berlegar pada paras RM4.33 setakat pagi tadi. Apa hal kita ni? Kejap
Sekejap Maan, biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh Maan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya Maan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan di Istana Negara. Dr. Vivian dalam rangka lawatan rasmi 4 hari ke Malaysia bermula semalam. Sesi menghadap berlangsung hampir 30 minit, bermula kira-kira pukul 2.20 petang. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Menurut kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Zahari Muhammad Arifin, Al-Sultan Abdullah dan Dr. Vivian antara lain berbincang mengenai pengukuhan hubungan istimewa yang terjalin erat sejak sekian lama antara Malaysia dan Singapura. Pada 2022, Singapura merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam ASEAN dengan jumlah dagangan 336.7 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 30.8% berbanding tahun 2021. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan melakukan lawatan negara ke Singapura selama 4 hari Oktober lalu. Kempen cabutan Wow Simpanan SSPN 2023 menawarkan hadiah bernilai hampir RM500,000 kepada 138 pemenang. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN meneruskan kempen promosi tahunan itu selaras usaha membudayakan amalan penabungan untuk tujuan pendidikan tinggi dan tanda penghargaan kepada pendeposit simpan SSPN. Tabungan berkenaan berupaya memupuk literasi kewangan ibu bapa sekaligus membantu menampung kos pendidikan tinggi yang semakin meningkat. Terbaik sebagai persediaan untuk masa hadapan, terutama dalam menghadapi persekitaran ekonomi yang tidak menentu. Justru, masyarakat perlu bersedia dalam berdepan sebarang impak dari situasi ekonomi yang lebih mencabar pada tahun 2023. Dalam aspek pendidikan tinggi pula, kos pengajian di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta juga dilihat akan terus meningkat dengan ketara. Selain cabutan tahunan, kelainan ditampilkan kali ini apabila terdapat 5 cabutan siri dengan tema tertentu seperti perayaan dan sambutan kemerdekaan. Sehubungan itu, pendeposit perlu membuat simpanan dalam tempoh kempen bermula 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember ini. Kempen kali ini turut memberi kelebihan kepada pengguna aplikasi mobile app MyPTPTN yang akan mendapat bilangan cabutan berganda. Pendeposit simpan SSPN Prime yang membuat simpanan RM100 melalui MyPTPTN akan mendapat bilangan cabutan sebanyak 5 cabutan. Manakala pendeposit simpan SSPN Plus yang membuat simpanan RM50 melalui MyPTPTN akan mendapat 10 cabutan. PT-PTN bukan sahaja sebagai penyedia pinjaman pendidikan, malah berperanan mendukung aspirasi memupuk minda masyarakat memulakan penabungan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pinjaman. Pembukaan akaun dan penambahan deposit simpanan SSPN boleh dibuat secara dalam talian dengan lebih mudah menerusi aplikasi mobile MyPTPTN dan laman sesawang rasmi.
Inisiatif Bantuan Awal Persekolahan BAP diagihkan bermula hari ini. Di Labuan, terawal membuat edaran adalah Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Saint Anne. BAP yang dinaikkan jumlahnya ke RM150 diberi kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang pendapatan ibu bapa atau penjaga. Ia mendapat reaksi positif khususnya daripada ibu bapa. Terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan atas bantuan yang diberikan tanpa mengira pendapatan isi keluarga. Saya harap bantuan ini akan diteruskan di masa akan datang. Terima kasih. Untuk bantuan awal persekolahan ni untuk kegunaan untuk boleh peralatan sekolah lah. Harap tahun depan kalau boleh ada lagi lah. Tapi kalau dah ditambah pun macam biasa ni pun okey juga. Alhamdulillah lah. Terima kasih untuk kerajaan. Di Labuan, pelajar kita seramai 15,275 layak untuk menerima bantuan ini dan ianya melibatkan RM2,291,250. Untuk makluman semua, bantuan ini adalah untuk memudahkan ataupun membantu ibu bapa menyediakan peralatan persekolahan anak untuk tahun 2023 ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Amaran angin kencang dan laut bergelora kini berkuat kuasa bermula esok 17 sehingga 23 Januari 2023 melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan ini dan ia termasuk juga di sekitar kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sekitar 4.5 meter dan juga kelajuan angin yang boleh dicapai di kawasan perairan berkenaan adalah sekitar 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, kami di Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat yang tinggal di sekitar kawasan pesisiran pantai agar sentiasa berwaspada dengan keadaan kenaikan paras air yang mungkin boleh berlaku di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, angin kencang turut melanda di kawasan utara Kondor yang boleh mencecah melebihi 60 km sejam. Dan ini jelas diperhatikan melalui paparan imej carta angin permukaan di mana rantau negara kita kini menerima dominasi tiupan angin dari arah timur laut ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak kencang di kawasan perairan rantau negara kita. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar semasa untuk malam ini. Hujan dan ribut petir masih lagi berlaku di sekitar kawasan di negeri Sembilan dan juga negeri Melaka yang dijangkakan akan beransur reda menjelang tengah malam nanti. Manakala hujan di 1-2 tempat telah pun memasuki kawasan di sekitar negeri Johor melibatkan bahagian timur negeri Johor yang mana dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Lain-lain tempat tiada hujan yang dicerap untuk malam ini dan dijangkakan cuaca adalah cerah sehingga keesokan pagi. Untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar bahagian Sandakan dan juga pedalaman Sabah dijangkakan akan beransur reda menjelang tengah malam nanti. Manakala di Sarawak pula tiada hujan yang dicerap di kebanyakan tempat. Namun demikian hujan masih lagi berpotensi berlaku di 1-2 bahagian melibatkan kawasan pedalaman Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca anda boleh layari laman sesawang kami dan juga di media sosial kami, Twitter, Facebook dan juga Instagram Map Malaysia. Sekian dari saya. Kita ikuti perkembangan cuaca untuk hari esok melalui ramalan cuaca bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan juga salam perpaduan.
Azri, teruskan. Malaysia bergelut sebelum menang 3-2 di India. The Gunners kini selesa di puncak Liga. Faris dan Heza. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan aksi hoki Piala Dunia 2023. Malaysia menghidupkan peluang untuk mara kepusingan kalah mati apabila meraih kemenangan 3-2 menentang Chile dalam aksi kedua kumpulan C hari ini. Kemenangan itu membolehkan skuad Speedy Tigers berada dalam kelompok 3 terbaik selepas 2 perlawanan berlangsung. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Birsa Munda Roquela, menyaksikan skuad kebangsaan berjaya bangkit untuk mengesahkan kemenangan menentang Chile. Kini skuad hoki negara perlu sekurang-kurangnya mengekalkan kedudukan dalam kelompok 3 terbaik untuk beraksi kesaingan play-off bagi memburu tempat ke suku akhir. Terdahulu Chile berupaya mendapatkan gol awal menerusi Juan Amoroso pada minit ke-26 menerusi pukulan sudut penalti sebelum Muhammad Razi Abdul Rahim berjaya menyamakan kedudukan 6 minit kemudian. Aksi terus berlangsung sengit apabila Chile kembali menjarakan kedudukan selepas meraih gol kedua menerusi Martin Rodriguez pada minit ke-29 hasil jaringan padang. Bagaimanapun kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila Malaysia dapat menyamakan kedudukan 2-2 menerusi Muhammad Ashran Hamsani pada minit ke-41 sebelum Nur Syafiq Sumantri mengesahkan kemenangan hasil pukulan sudut penalti seminit selepas itu. Selepas ini Malaysia yang menghuni ranking ke-11 dunia akan berdepan pasukan ranking ke-9 dunia New Zealand pada Khamis ini yang juga aksi terakhir kumpulan C. Ini pula melibatkan sukan badminton negara. Jurulatih bergu campuran iaitu Nova Widianto masih yakin dengan kemampuan anak buahnya untuk meneruskan perkembangan positif dalam misi untuk layak ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Nova yang baru memulakan tugas di Akademi Badminton Malaysia ABM pada bulan lepas berkata, beliau meletakkan harapan ke atas 2 gandingan muda Chen Tanji, Teo Iwei dan Hu Panrun, Teo Mezing. Walaupun dilihat masih belum mampu mencabar kelompok terbaik dunia ketika terbuka Malaysia minggu lalu, Nova percaya ia bakal menjadi pemulaan positif buat 2 gandingan berkenaan. Pada terbuka Malaysia yang bertaraf Super 1000 kali ini, Tang Ji dan Iwei berjaya mara sehingga ke suku akhir sebelum tewas kepada bekas juara dunia dari Thailand Dechapol Puvanukroh dan Sapsiri Terakchai. Manakala Panrun dan Mezing pula terkandas di pusingan kedua kepada pilihan ke-8 Tong Gukel dan Dipli Deru dari Perancis. Mengulas situasi itu, Nova berkata Tang Ji dan Iwei telah berjuang dengan baik serta mampu mencabar bergu nombor 3 dunia dari Thailand tersebut, namun kegagalan mengawal angin dengan baik menyebabkan mereka kecundang. Kedua pasangan negara ini dijadual bertembung sesama sendiri pada terbuka India minggu ini sebelum memintai cabaran antarabangsa Iran dan kejohanan berpasukan campuran Asia bulan depan. Dalam pada itu, peminat badminton Malaysia akan meneruskan sokongan padu kepada pemain negara biarpun tiada yang berjaya beraksi sehingga ke final terbuka Malaysia 2023. Kebanyakan daripada mereka turut meluahkan rasa kecewa selepas menyaksikan prestasi hamba pemain negara di laman sendiri. Ikutkan tak ni jugalah sebab Malaysia tak pergi kan, tak dapat pergi kan, tapi okeylah, tengok game-game lain pun okey kat main game dia best juga. Malaysia untuk masuk final lah. Memang harapan besar tapi tengok tak ada kan. So macam kecewa sikit lah, tu je. Sebab kita buat ke sini, sepatutnya Malaysia sepatutnya tuan rumah lah kan. Tu je lah. Teruskan semangat, jangan terlampau berada di keadaan selesa lah. Teruskan perjuangan macam tu. Tapi every coming tournament yang lepas ni, kita memang sebagai Malaysia memang kalau boleh memang nak tengok kan. So semoga terus berusaha, terus melakukan yang terbaik untuk nama negara lah. Saya harap diorang buat lebih baik. So sekarang Izzuddin akan pergi India Open. Saya harap diorang champion kat sana, InsyaAllah.
Kejuaraan Tempin Bowling Asia ATBC ke-26, skuad bowling negara terus mempamerkan prestasi cemerlang apabila meraih pingat emas acara lelaki 5 berpasukan selain menyapu bersih acara all event hari ini. Dalam saingan yang berlangsung di Pusat Bowling Persatuan Olahraga China Selatan di Hong Kong itu, menyaksikan skuad kebangsaan pada mulanya hanya mampu menduduki tempat ketiga bagi blok pertama dalam acara 5 berpasukan dengan melakukan 3,607 jatuhan pin. Bagaimanapun pasukan terdiri daripada Muhammad Rafiq Ismail, Syafiq Ridwan Abdul Malik, Muhammad Syaziro Syamsuddin, Tun Hakim Tun Hasnul Azam, Timitan dan Ahmad Muaz Fishul bangkit merampas tempat pertama pada blok kedua setelah melakukan 7,323 jatuhan pin untuk meraih pingat emas. Keputusan yang diraih skuad bangsa itu mengenepikan cabaran pasukan Emirat Arab Bersatu UAE di tempat kedua dengan 7,079 jatuhan pin dan tempat ketiga dimenangi skuad Korea Selatan dengan catatan 7,044 jatuhan pin. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat isyak. Kita balik pula ke perkembangan sukan pemotoran. Pelumba Moto3 negara Sarifuddin Azman menyasarkan gelaran Rookie of the Year pada penyertaan musim pertamanya dalam kempen kejuaraan motosikal dunia 2023. Bagi mencapai hasrat tersebut, beliau akan memberikan komitmen terbaik bermula dengan aksi pusingan pertama Grand Prix Portugal pada Mac ini. Lebih dikenali sebagai Damok, pelumba berusia 21 tahun itu mengakui persiapannya kini berjalan lancar bagi menghadapi perlumbaan berprestij tinggi. Keyakinan tu datang daripada tim dan juga orang di belakang saya yang support saya, memberi saya motivation yang tinggi. So dekat situ membuatkan saya lebih bersemangat dan target saya pun tinggi. Pencapaian terbaik Damok adalah meraih penamat ke-16 pada GP Malaysia Oktober lalu selain pernah meraih tempat ke-13 saingan GP Aragon pada 2021. Kelas Moto3 dijadual menjalani ujian rasmi di Lita Algarve, Portugal dari 17 hingga 20 Mac ini, iaitu 4 hari sebelum saingan pertama musim 2023 membuka tirainya di Lita yang sama. Dalam pada itu, bekas pelumba Moto3 negara Zulfahmi Khairuddin akan menggunakan segala pengalamannya bagi melatih pelumba negara bagi menghadapi saingan musim ini. Beliau yang juga merupakan pengurus ZK Racing berpendapat Damok seorang pelumba yang berpakat dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Saya yakin kita di ZK Racing ataupun daripada pengalaman saya tahu macam mana nak prepare the riders and handle the pressure and sikit sebanyak take away the pressure from Damok. And saya yakin dengan tim yang kita point iaitu MTMSI adalah tim yang baik. Dia teammate Damok pun adalah teammate yang strong iaitu Diogo Moreira daripada Brazil yang memenangi Rookie of the Year pada tahun lepas. Dan saya rasa sikit sebanyak bantuan daripada teammate ataupun guide ataupun info daripada tim dapat membuatkan Damok satu step lagi ke hadapan. Aksi Liga Perdana Inggeris, pendahulu Arsenal kini kembali menjarakkan kedudukan di Persada Liga dengan kelebihan 8 mata selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 awal pagi tadi. Kemenangan itu menambah keyakinan penyokong The Gunners terhadap kemampuan pengurus kelab Mikel Arteta. Dalam perlawanan tersebut, Arsenal memulakan permainan dengan agresif apabila melancarkan beberapa gerakan berbahaya ke arah pintu gol Spurs. Usaha mereka berjaya di babak pertama selepas kesilapan penjaga gol tuan rumah Hugo Lloris dan percubaan daripada pemain perancang Martin Odegaard menyaksikan Arsenal selesa mendahului 2-0 sehingga rehat. Pada babak kedua, Spurs bangkit mengatur gerakan untuk mencari gol penyamaan, namun percubaan penyerangnya Harry Kane gagal menembusi gawang The Gunners yang dikawal Aaron Ramsdale. Kemenangan ini meletakkan Arsenal di posisi teratas dengan 47 mata daripada 18 perlawanan, mengatasi Manchester City di tangga kedua dengan 39 mata. Manakala Newcastle United yang bermain lebih satu perlawanan terikat 38 mata dengan Manchester United di kedudukan ketiga dan keempat. Spurs berkekal di kedudukan kelima dengan 33 mata selepas 19 perlawanan.
Ini pula melibatkan pertemuan El Clasico di antara dua kelab gergasi Sepanyol. Barcelona menjulang trofi Piala Super Sepanyol selepas berjaya menewaskan juara dua kali Real Madrid 3-1 dalam aksi final yang berlangsung di Arab Saudi hari ini. Ini kali kedua perlawanan El Clasico berlangsung musim ini selepas Real Madrid menang 3-1 pada saingan La Liga Oktober lalu. Barcelona dilihat lebih dominan dalam pertemuan ini dan bijak mengambil peluang di atas 3 kesilapan Real untuk menjaringkan gol. Kelab Katalan itu mula mendahului pada minit ke-33 menerusi Gavi hasil kesilapan pertahanan Real Madrid Antonio Rudiger ketika mengawal bola dalam kawasan sendiri. Penyerang Poland Robert Lewandowski menggandakan kelebihan 12 minit kemudian hasil serangan balas yang memerangkap benteng pertahanan juara La Liga musim lepas. Kealpaan Real Madrid sekali lagi dihukum selepas pemain gantiannya Dani Ceballos kehilangan bola kepada Gavi yang melakukan hantaran kepada Pedri sekaligus meledak gol ketiga Barca di babak kedua. Real bagaimanapun berjaya memperoleh gol sanggup hati menerusi penyerang Perancis Karim Benzema pada minit ke-93. Berita sukan edisi 16 Januari 2023 berakhir di sini. Untuk itu kembali semula bersama Faris dan Hazel. FIH Odisha Hoki Piala Dunia Lelaki 2023. Selasa, 17 Januari, Korea bertemu Jepun 7.15 minit malam dan Jerman bertemu Belgium 9.15 minit malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Jangan lupa saksikan 44 perlawanan siaran langsung hoki lelaki Piala Dunia 2023. Eksklusif di saluran Sukan RTM dan OK. Berikan sokongan padu anda kepada Speedy Tigers. RTM, sukan untuk semua. Misi mencari mangsa nahas pesawat terhempas di Nepal diteruskan. Manakala di China, 2 orang maut akibat letupan di loji kimia. Paparannya dalam perkembangan luar negara. Seramai 68 daripada 72 penumpang pesawat domestik Nepal Yeti Airlines yang terhempas semalam sudah ditemui. Pihak berkuasa memaklumkan misi mencari dan menyelamat SAR Paki Mangsa diteruskan. Insiden itu disifatkan terburuk sejak 3 dekad lalu di Nepal. Pesawat jenis ATR-72 yang berlepas ke Kathmandu dari Pokhara itu membawa 57 warga Nepal, 5 rakyat India, 5 Rusia, 2 Korea Selatan serta masing-masing seorang warga Argentina, Ireland, Australia dan Perancis. Di China, letupan di loji kimia mengorbankan 2 nyawa dan mencederakan 34 yang lain. Menurut laporan stesen penyiaran CCTV, letupan berlaku di sebuah kilang di Panshen, wilayah timur laut Liaoning. 12 orang lagi dilaporkan hilang. Lebih 330 anggota bomba dikerah memadamkan kebakaran. Keadaan terkawal setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang dalam serangan tentera Rusia di sebuah rumah bangsa di Dnipro, Ukraine diteruskan. Presiden Volodymyr Zelensky mengesahkan 30 mangsa ditemukan maut termasuk seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Lebih 30 orang lagi dilaporkan hilang dan 39 berjaya diselamatkan. Manakala 2 daripada 7 kanak-kanak yang dirawat cedera parah. Bangunan tersebut dibedil dalam siri serangan tentera Rusia pada Sabtu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua pihak mengedepikan fahaman politik masing-masing dan bekerja sebagai satu pasukan. Dalam pertemuan bersama penjawat awam di Perlis, beliau berkata kerajaan negeri dan persekutuan perlu bekerjasama erat demi kepentingan rakyat. Pilihan raya sudah berlalu. Kita harus sepakat dalam hal ini. Ada hal-hal lain kita tidak sepakat. Tak mengapa. Budaya ini harus kita pertahankan. Ini bagaimana sistem pengurusan
negara itu harus diatur. Ya. Pejabat awam daripada persekutuan dan negeri itu tugasnya adalah untuk memastikan dasar yang ditetapkan itu dilaksanakan dengan baik. Terdahulu, Perdana Menteri menghadap Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulal di Istana Arau. Sesi menghadap tersebut merupakan yang pertama sejak Datuk Seri Anwar memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Jamalulal turut berkenan berangkat ke sesi menghadap berkenaan. Turut hadir Menteri Besar Perlis Shukri Ramli serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan agar mereka yang berkuasa dan penjawat awam menjauhi amalan rasuah dan salah guna kuasa. Amalan terbabit telah banyak memberi impak negatif kepada negara. Justru, ia akan dibendung hingga ke akar umbi. Mereka yang terlibat juga akan diambil tindakan tegas dan perlu bertanggungjawab atas perbuatan dilakukan. Sebab itu suasana bebas yang kita ungkapkan sebagai demokrasi itu saya selalu tekankan, masuk ada pidato di Jakarta baru ini, dengan apa yang disebut sebagai democratic accountability. Yes, demokrasi. Tapi mesti ada pertanggungjawaban. Mana ada bebas tak ada bertanggungjawab. Jadi democratic accountability maknanya bukan sekadar menang pilihan raya, kalaupun bersih, tetapi diukur dari segi pertanggungjawaban kita, melaksanakan dengan bersih. Prihatin terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memohon bajet tambahan sebanyak 26.35 juta ringgit. Menterinya Ngakor Ming berkata bajet itu diperlukan bagi memperoleh aset kritikal untuk meningkatkan kecekapan operasi dan penyelamatan ketika bencana. Demi untuk memperlengkapkan lagi peralatan bomba, saya setelah berbincang dengan pengurusan tertinggi kementerian, kementerian akan memohon bajet tambahan sebanyak 26.5 juta ringgit. Dan saya berdoa agar bajet ini akan dibentangkan pada 24 hari bulan Februari. Saya menaruh harapan yang tinggi permohonan bajet tambahan ini, saya pun yakinlah akan dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kesiapsiagaan musim perayaan dan kempen keselamatan sempena Tahun Baru Cina 2023 di Ibu Negara. Pemerkasaan perpaduan masyarakat berbilang kaum antara Intipati Pemukiman Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan semalam turut dibincangkan hala tuju dan penetapan indeks prestasi utama KPI setiap kementerian. Dan semua menteri telah diberikan KPI masing-masing dalam tempoh 100 hari. Dan bagi KPKT, saya hari itu dah umumkan 7 KPI yang sedang giat dilaksanakan. Dan saya yakin di bawah pimpinan pengurusan tertinggi kementerian, kami akan mampu mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan. Makluman juga terdapat. Ngakor Ming ditemui pada majlis penganugerahan pangkat Timbalan Kanan Pesuruhjaya Bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat di Ibu Negara. Semalam, 27 anggota Jemaah Menteri dan 10 pegawai kanan kerajaan hadir program pemukiman di Putrajaya. Pembikinan filem biopik Anwar The Untold Story hampir 70% selesai. Menurut pengarahnya, Viva Mesti, filem berkisarkan perjuangan politik Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sudah berada di peringkat suntingan. InsyaAllah tarikh sesungguhnya kita belum bisa pastikan, tapi kami berharap sekali filem ini bisa tayang di hari raya atau pada saat hari raya semua orang bisa menyaksikan filem ini, filem tentang
PM ke-10. Film ini sekarang ada di proses editing. Beberapa hari yang lalu kru saya datang ke sini untuk kita shoot di sini dan sekarang lagi proses editing. Mudah-mudahan secepatnya, harusnya Maret sudah selesai semuanya. Bagi pelakon utama yang memegang watak figura penting Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Farid Kamil mengharapkan lakonannya dalam filem ini dapat menggamit memori peristiwa penting 24 tahun lalu. Pressure saya bukan kepada persiapan filem tersebut, kerana pada saya persiapan seorang aktor untuk filem tersebut saya dah buat yang terbaik. Dan saya cuma mengharapkan filem ini dapat sedikit sebanyak menggamit memori yang ada 24 tahun lepas. Filem kerjasama antara dua negara itu turut menampilkan barisan pelakon hebat seperti Acha Septriasa yang membawa watak Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Hasnul Rahmat sebagai Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pet Pagau dan Dewi Irawan. Dewan Undangan Negeri DUN di 3 negeri ditadbir Pakatan Harapan PH dijangka dibubarkan serentak Mei ini. Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga naib Presiden PKR, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara itu diputuskan hasil perbincangan bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri terlibat. Kita telah berbincang di peringkat tak resmi dengan menteri-menteri besar dan ketua menteri di pertemuan sebelum menghadiri Majlis Raja-Raja tempoh hari, dan pada dasarnya kita setuju ketika itu untuk kita adakan pilihan raya pada bulan Mei. Maksudnya bubar bulan Mei. Pilihan raya itu terpulang kepada SPR. Tetapi itulah perbincangan awal dan kita harap bahawa perbincangan itu dapat kita teruskan. 6 negeri dijadual terlibat pilihan raya tahun ini iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam, juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Mengamuk sampai sanggup rempuh pintu lobi hotel. Apa yang menyebabkan lelaki ini sanggup berbuat demikian? Perinciannya dalam hashtag. Berang selepas bertengkar dengan pekerja hotel mengenai kehilangan komputer ribanya, seorang tetamu nekat merempuh lobi sebuah hotel di Shanghai, China. Lelaki berusia 28 tahun itu dilaporkan tidak berpuas hati dengan pekerja hotel tersebut sebelum merempuh pintu masuk kaca hotel menggunakan keretanya. Kaki tangan hotel berkata, komputer riba milik pemandu itu telah dicuri dan dijumpai berada di luar hotel. Solekan kesan khas sememangnya sesuatu yang memerlukan banyak kemahiran dan ia menggunakan tubuh mereka sebagai kanvas untuk menggambarkan kemahiran masing-masing. Mimi Choi, seorang juru solek profesional dari Kanada ini, membuat karya seni pada tubuhnya dengan solekan kesan khas. Karya yang dikongsi di laman Instagram berjaya mencuri perhatian warga maya. Video solekan khasnya mendapat sehingga 12 juta tontonan dan 5,000 komen. Telah
Telatah tiga beradik sedang berebut sebekas asam jawa yang disangka aiskrim mendapat perhatian ramai. Ia menghiburkan apabila ibu mereka menyuap asam jawa ke dalam mulut mereka dan si kakak dan abang terus berlari ke dapur kerana tidak tahan rasa masam. Lebih melucukan, si adik bongsu pula berkata rasa asam jawa itu sedap, tetapi apabila ibunya bertanya sama ada dia nak lagi atau tidak, dia pantas menggelengkan kepalanya. Vertical social mobility ini dilakukan melalui sistem pendidikan, ya, di mana mereka yang berasal dari kampung dengan pendidikan yang tinggi dan mendapat peluang pekerjaan yang baik, maka vertical mobility itu akan meletakkan tahap pendapatan isi rumah, ya, itu meningkat, ya. Dan kita harus memperbaikan antara horizontal dan vertical mobility ini kepada asas bahawa kawasan desa ini harus dimajukan. Saudara, berita perdana edisi 16 Januari 2023 berakhir di sini. Saksikan naratif khas bersama Menteri Kerja Raya 9 malam ini. Yang saya di RTM dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.